Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ke-12. Kita tajuk artikel ataupun jurnal yang telah kami pilih bertajuk Challenge and Potential Solutions for Assessment Practice in Pentaksiran Tingkatan 3 PT3. Okay, ahli kumpulan kami terdiri daripada yang pertama Nurul Arinawati binti Muhammad Asri, yang kedua Adibah Alifah binti Zaharin, yang ketiga Farah Dianah binti Abdul Malik, dan yang terakhir itu saya Muhammad Amirul Syafiq bin Muhtar. Okay, berbalik kepada persoalan yang pertama, apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda. Okay, idea utama yang telah kami pilih adalah idea untuk meningkatkan kualiti amalan pentaksiran dalam sistem pendidikan bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaan keputusan yang diterima oleh pelajar. Di samping itu, guru juga memainkan peranan penting dan utama dalam menyampaikan aspirasi pendidikan kepada generasi muda di seluruh negara pada abad ini. Selain itu juga, guru juga memainkan peranan yang penting dan menjadi pakar dalam memberi penilaian kepada pelajar masing-masing. Dan pentaksiran dalam pendidikan merupakan elemen penting dalam mengenali sejauh mana pendekatan pembelajaran yang diterima dan diserap oleh pelajar dari sudut kognitif dan dizahirkan dalam tingkah laku mereka. Okay, baik, saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Okay, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan dengan soalan yang kedua. Adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Okey, jelaskan. Okey, untuk pengetahuan, penulis ada memberi dua idea baharu dalam artikel ini, di mana yang pertama, PT3 direka bentuk semula kepada penilaian berkepentingan tinggi dan juga pentaksiran berasaskan sekolah ataupun kita kenal sebagai PBS. Okey, dengan adanya kedua-dua sistem baharu ini, ia akan membantu guru yang kini menghadapi konflik di antara PBS dan juga penilaian standard. Okey, yang kedua, penulis juga memberi cadangan agar diadakan sistem permakahan automatik. Okey, sistem permakahan automatik ni tidak ada lagi dekat Malaysia, tapi dah banyak dah berlaku dekat negara lain. Okey, menurut Sin Yi, sistem pemarkahan automatik ni boleh menggantikan ataupun boleh digunakan dalam PBD, di mana guru menggunakan perisian ini untuk memantau dan memudahkan guru menyemak ataupun memantau kemajuan akademik pelajar tanpa guru perlu menandai pelajar secara manual. Okey, kedua-dua idea baharu ini praktikal dan relevan untuk dijalankan di dalam sistem pendidikan di negara kita, dan kerana ia dapat mengurangkan beban guru dan menjadikan pentaksiran guru tu lebih berkesan dan juga lebih fokus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan kepada perbincangan kepada persoalan yang ketiga, iaitu adakah kami bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan segala intipati yang telah digariskan di dalam artikel ini. Okey, sejujurnya kami amat bersetuju dengan beberapa cabaran dan potensi penyelesaian yang telah dinyatakan di dalam artikel ini. Jika boleh saya petik, salah satunya ialah bebanan kerja guru yang amat berat dengan pelaksanaan PT3 ini. Okey, jadi cadangan penyelesaian yang telah dinyatakan juga adalah peperiksaan akhir berpusat akan ditakbirkan oleh lembaga peperiksaan itu sendiri, manakala kertasnya ditanda oleh penilai luar. Okey. Dan pelaksanaan PBS pula, pentaksiran berasaskan sekolah, dilaksanakan oleh guru sendiri. Okey, dari segi pelaksanaan projek, lagi tugasan dan ujian lisan. Okey, itu boleh dilaksanakan oleh guru itu sendirilah. Jadi di sini jelaslah bahawa bebanan guru dalam pelaksanaan PT3 ini dapat dikurangkan, dan guru pun tidak akan mudah tertekanlah dengan bebanan kerja ataupun lebihan kerja daripada
ujian PT3 ini. Okey, tapi namun malangnya pelaksanaan PT3 juga telah dimasukkan dan diumumkan oleh Datuk Razif Chidin, iaitu bekas Menteri Kanan Pendidikan kita yang terdahulu, dan telah digantikan dengan ujian yang bernama baru, iaitu ujian akhir sesi akademik. Okey, USA, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun sesi akademik tahun ini, pada sesi 2022. Okey, setakat itu dulu daripada saya. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung soalan yang keempat, iaitu apakah penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Secara keseluruhannya, kami berpuas hati dengan organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Hal ini kerana artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Kenapa mudah difahami? Kerana laras bahasa yang digunakan oleh penulis sesuai dan mudah difahami. Kelancaran idea yang penulis sampaikan juga bersesuaian, dan idea yang dilontarkan secara konsisten. Artikel ini juga mempunyai beberapa batasan kajian, iaitu mengenal pasti cabaran dalam melaksanakan PT3 dari perspektif guru, di samping perbezaan antara PMR dan PT3, manakala dari segi pencapaian pelajar tidak dibincangkan kerana keputusan perubahan PMR ke PT3 mungkin melibatkan isu kerahsiaan dan pengaruh politik. Perbincangan artikel ini juga telah memberi beberapa idea baru terhadap cabaran PT3 dan menimbulkan beberapa persoalan yang menarik untuk direnung. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada soalan yang kelima, iaitu soalan yang terakhir. Apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, dalam artikel ni kami mencadangkan dua cadangan untuk kita kembangkan idea dalam artikel ni. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun kita kenal sebagai KPM lah, seharusnya mengambil berat dan membuat keputusan dengan memilih salah satu pengoperasian pentaksiran sahaja bagi menggantikan PT3 supaya standardnya dapat dikekalkan dan guru tidak dibanjiri dengan pekerjaan ataupun tugasan yang tak sepatutnya guru lakukan. Okey, seterusnya idea yang kedua akan dibentangkan oleh rakan saya. Dipersilakan saudari Adibah. Saya akan meneruskan dengan cadangan yang kedua. Kumpulan kami ingin mengusulkan idea bahawa pihak kerajaan khususnya KPM seharusnya merencana secara telus sebelum memutuskan untuk mengubah sesuatu pelaksanaan penilaian. Hal ini dipandang enteng oleh pelbagai pihak disebabkan pelaksanaan PT3 hanya mampu bertahan dari tahun 2014 hingga 2019 sahaja. Namun begitu, kami tidak nafikan bahawa kerajaan telah menilai dan mengkaji kebaikan dan kelemahan sebelum diperkenalkan dengan penilaian yang baru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.